So alang kepala dia lawan presiden je lah. So kita dah nampak lah kawan-kawan ada 3 orang yang berhajat nak menjadi presiden. UMNO ni sebuah parti politik. Kita jangan letak kesalahan tu kepada parti. Kalau misalnya ditakdirkan Ismail Sabri menang pemilihan, so dia presiden UMNO, kita tetap boleh UMNO. Tapi kalau dia tak betul, kita tegur lah. Kalau dia buat betul, kita puji lah. Biasalah. Tapi kalau dia dah jadi presiden UMNO, dia nak heret kita bekerjasama dengan bersatu. Benda yang boleh merosakkan UMNO, kalau perlu saya bantah, tentulah saya akan bantah. Peduli apa saya dia Perdana Menteri ke tak Perdana Menteri. Kalau dia nak bawa kerosakan pada parti, kita kena bantah. Saya cakap ni berdasarkan fakta. Dulu masa Anwar Musa jadi Susah Agung pun saya bantah. Itu sebab saya kena pecat. Saya kena pecat dia bukan sekali, 2 kali. Kali pertama saya kena pecat daripada UMNO pada 6 Oktober 1988 hanya kerana satu perkataan. Saya kata Mahathir pembohong. Hanya kerana satu perkataan saya dipecat dengan syarat 3 tahun tak boleh beraya balik. Lepas tu bila saya tegur Eza Maknor dengan Wan Azizah, saya dipecat daripada PKR. Lepas saya masuk UMNO balik, lepas saya tegur pasal UMNO nak kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, saya kena pecat kali ketiga. Kali kedua dalam UMNO, kali ketiga saya kena pecat daripada parti politik. So kalau terpaksa kena pecat lagi sekali, pulang lah. Tapi kalau nak membiarkan dia orang ni nak kerjasama dengan bersatu, minta maaf lah. Kita lawan lah. Sejauh manakah Datuk percaya dengan cepatnya PR15 ni ekonomi akan semakin baik dan stabil? Bagi saya, siapa juga yang jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15, it's not going to be an easy task. Bukan satu tugas yang mudah. Tak ada siapa yang boleh memerintah macam zaman BN memerintah 61 tahun dulu. Sekarang ni semua benda di hujung jari. Setiap tingkah laku kita diperhatikan. Jadi kalau ada ahli politik yang tak boleh kawal tindak tanduk dia, tak boleh ubah gaya hidup dia, tak boleh mesra dengan rakyat, lebih baik hentikan buat kerja yang sia-sia ni. Kerana dah tak ada lagi zaman yang dia boleh buat sesuka hati macam dulu. Tak boleh. Sebab hari ni semua orang jadi reporter. Kau dekat highway, kau emergency, kau potong line kiri sekalipun, kau tetap akan direkam oleh reporter yang berada di jalan raya. Semua orang jadi reporter. Satu kali buat silap, semua orang akan tahu. Satu Malaysia. Itu sebab semua orang kena berhati-hati. Dan untuk memulihkan ekonomi selepas ianya dirosakkan oleh Pakatan Harapan, contohnya 2017 hutang negara tinggal 686.8, itu lebih kurang 50.8%. Kalau ikut suku pertama dah turun dah sehingga 48% daripada KDNK. Tetapi di penghujung 2021, hujung tahun ni, hujung tahun yang baru lepas ni, hutang negara sudah mencecah hampir 1 trilion. Hampir 1 trilion. Dan kadar hutang kita sudah mencapai 63.1% untuk tahun 2017. Sekarang 2021. Sekarang sudah lebih 1 trilion. Lebih daripada 1 trilion. 1.045.
So inilah realiti apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Okey? Okay. Tapi tu Nah, hutang yang 686 tu sejak zaman Tuan Yalah. Rahman kan, daripada zaman Tuan Rahman dikumpulkan 686. 686. So, bila Tetapi bila PH masuk 3 tahun lebih kurang dalam 4 tahun. dalam tempoh 3 tahun sampai 2021 jom Tambahan 300 dalam 3 tahun ni pertambahan lebih 300 bilion. Dengan aset dijual pun boleh sampai berhutang tambahan lebih 300 bilion. Cuba kita bayangkan. Kalau campur dengan apa ni liability, jaminan-jaminan yang kerajaan berikan, kita punya kadar hutang hari ni sudah lebih 80% berbanding dengan KDNK. Tapi kita jangan buat kira-kira macam Lim Eng buat kira-kira. Itu bahala memang tak tahu apa-apa. Hati orang bersatu ingin kembali kepada UMNO. Siapakah orang bersatu ni? Oh, itu kena tanya Tok Mat lah. Sebenarnya ramai orang bersatu tu nak kembali pada UMNO sebab dia tahu bahawa hanya UMNO je boleh menang mudah dalam pilihan raya yang akan datang. Itu sebabnya bagi saya mudah saja. Kita ni macam mana pun kena ada kesetiaan. Kau menang dulu atas tiket Barisan Nasional. Betul tak? Betul. Bila UMNO kalah, kau tinggalkan parti ni. Kau biarkan Dato' Zahid seorang-seorang. Kau biarkan Tok Mat seorang-seorang. Kau biarkan Dato' Najib yang dah tak ada jawatan pun duduk hulu kiri berkempen. Mak Maslan pergi ke sana ke sini macam lipas kudung. Dia orang lari. Ada yang tak lari, tapi dah hantar pengikut-pengikut dia lari dulu. Ada juga. Ini semua orang perhati. Orang perhati bukan tak perhati. Lepas tu berangan pula nak jadi presiden. Syamuddin ni dia minta dia nak jadi timbalan kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri nak lawan presiden. Ismail Sabri cakap dia dah janji dengan Tok Den. Tok Den nak pergi timbalan. Jadi macam mana nak bagi Syamuddin pergi timbalan? So ini mungkin langkah kamikaze dia. Dia akan menentang presiden. Dia pun tak ada jawatan tu. So dia tak ada jawatan. Bukan masalah dia tak ada jawatan. Dia tak bertanding mempertahankan kedudukan dia sebagai pemangku timbalan presiden. Silap lah. Bila Datuk Seri Najib dipaksa oleh KJ Mas Miati untuk letak jawatan. Datuk Zahid pemangku timbalan pemangku presiden. Isham pemangku timbalan presiden. Dia lari dari perjuangan. Dia bantu Mahathir. Dia tarik orang-orang kita pergi ke Bersatu, lompat. Dia tarik MP satu hal dekat Sabah tu. Semua. Tinggal berapa bahagian tu? So sekarang nak bertanya presiden sebab Ismail Sabri tak nak letak dia jadi gandingan timbalan presiden. So alang kepala dia lawan presiden je lah. So kita dah nampak lah kawan-kawan ada 3 orang yang berhajat nak menjadi presiden. Pertama, presiden mengekalkan kuasa dia, mengekalkan kedudukan dia. Kedua, Ismail Sabri akan menentang Datuk Zahid. Yang ketiga, Isyamuddin. Tapi bagi saya mudah saja. Kalau berlaku pilihan raya, siapa yang jadi Perdana Menteri selepas tu, mungkinlah dia mempunyai peluang yang cerah menjadi presiden UMNO. Adakah Datuk membuat rayuan agar jawatan MT UMNO dikembalikan semula setelah Datuk diterima semula sebagai ahli UMNO biasa? Saya tak ada buat rayuan supaya jawatan MT dikembalikan semula. Saya membuat rayuan supaya pemecatan saya dibatalkan. Macam sekarang ni saya diterima sebagai ahli baru. Bila terima sebagai ahli baru ni,
saya tak boleh bertanding dalam pemilihan yang akan datang. Sebab nak bertanding dalam pemilihan ni memerlukan masa kurang-kurang 3 tahun. Kan? Lepas tu, maknanya lepas pilihan raya umum ke-15, belum cukup 3 tahun. Jadi ahli baru. Saya tak boleh bertanding. Jadi saya kena tunggu selepas pilihan raya umum yang ke-16. Baru boleh bertanding di peringkat bahagian. Sebab nak bertanding MT ni mesti pernah menjadi ahli jawatan kuasa bahagian UMNO bahagian 1 Penggal. Maknanya selepas pilihan raya umum yang ke-17, 11 tahun daripada sekarang baru boleh bertanding MT balik. Jadi itu sebabnya saya dah hantar surat rayuan supaya pemecatan saya itu dibatalkan seperti mana dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Kerana ketika saya dipecat, orang yang bukan MT pun angkat tangan pecat saya, mengundi sedang kasih. Contohnya lah kan? Jadi itu dah memang salah lah dari segi undang-undang. Pemecatan saya dibatalkan, saya kembali sebagai MT lah. Ya, tapi Automatik sebagai, dia tak ada kota. Saya menang bertanding, bukan saya dilantik. Kalau saya dilantik dulu, dipecat, orang lain boleh ganti tempat saya. Betul tak? Faham. Orang lain boleh ganti. Jangan sama mungkin kata dia ni. So sekarang ni, maknanya kalau nak masuk balik MT, kena pecat orang lain dulu. Sebab dia dah penuh. Baru boleh masuk. Itu kalau menang, itu kalau dilantik. Faham. Tapi kalau menang bertanding, kalau pemecatan dibatalkan, maka saya akan kembali menjadi ketua UMNO Cawangan Bandar Seri Gading, dan saya juga akan kembali menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia dah tak ada kira kota kan? Macam Zahrin lah. Zahrin dipecat zaman Pak Lah, dia dipecat. Kemudian pemecatannya dibatalkan zaman Datuk Seri Najib. Jadi dia kembali, jawatannya dia pun dapat balik. Jadi dah ada presiden case. Benda tu boleh sebenarnya. Dia berapa jumlah keseluruhan MKT tu? Jumlah MKT MKT 25 tu 25 yang bertanding. Lantikan dia orang kata ada belas-belas, 15 Semuanya keseluruhan 30 lebih lah. Ada MKT lebih lah, 40 lebih. Apa pandangan Datuk sekiranya Ismail Sabri akan berpindah ke Parti Bersatu? Adakah akan lebih melemahkan UMNO atau sebaliknya? Sekiranya lah katanya tu. Kalau dia berpindah ke Parti Bersatu, adakah akan melemahkan UMNO? Atau sebaliknya? Bagi saya ini akan menguatkan UMNO. Kalau dia nak pindah ke Parti Bersatu, saya tak fikirlah Sabri nak tinggalkan UMNO. Dia pun tahu kalau dia bertanding atas tiket Bersatu, lawan dengan calon Barisan Nasional di Bera tu pun dia kalah, kan? So tak mungkin benda tu berlaku lah, Kaitan Fizi Ramli, Datuk ada buat cabaran dengan dia. Tapi sampai hari ni nampaknya tak ada jawapan balas dia. Bila kita dah letak tajuk, kalau dia berani, sebelum ni dia duk sembang je, dia duk cabar orang yang tak sepatutnya dia cabar, kan? Bila jumpa buku dengan Ruas, mana dia berani, kan? Tak ada keluar kenyataan apa-apa. Tak ada, senyap sepi. Biarlah dia.